Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Jadi Alhamdulillah. Jom kita sama-sama bersyukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita semua pada hari ini. Nikmat kesihatan yang baik, nikmat kehidupan yang baik pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, jadi pada hari ini, hari Ahad, insya-Allah kita akan sambung untuk bab yang seterusnya, iaitu pembukaan Kota Mekah. Pada minggu-minggu yang lepas, Ustaz telah pun ajar kepada kamu berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Okay, perjanjian Hudaibiyah. Nabi rindu nak masuk ke Mekah, maka bila Nabi dalam perjalanan, Nabi disekat, Nabi dihalang. Jadi hantar rombongan, hantar wakil berbincang dengan orang musyrikin untuk nak masuk ke kota Mekah. Buat perjanjian yang kita panggil sebagai perjanjian Hudaibiyah. Jadi bila mana berlakunya perjanjian itu, akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang yang bukan Islam, mereka ingkar. Mereka tak ikut kepada janji yang mereka buat itu. Jadi bila mana mereka tak ikut kepada janji, berarti mereka telah pun melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Rentetan daripada kisah itu, sambungan daripada kisah setelah mana perjanjian itu telah pun tidak dipatuhi oleh orang musyrikin, maka terjadinya selepas itu satu kisah yang sangat best kalau kita nak dengar dan kita nak belajar, iaitu berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah. Ini kita panggil sebagai diambang kemenangan Islam untuk tawan semula kota Mekah itu. Ini dia punya permulaan dia. Jadi sama-sama jom kita tengok. Dalam buku teks pun kamu boleh tengok pada muka surat 28. Sambil-sambil itu juga kamu boleh tengok kepada slideshow yang Ustaz telah pun sediakan ini. Baik, kita baca sama-sama. Pada tahun ke-8 Hijrah, kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah kerana telah membantu Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah. Okey. Dan bila mana berlakunya peperangan itu ataupun pembunuhan itu, seramai berapa orang? 20 orang terkorban. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah yang kamu telah pun baca, dekat situ ada satu janji yang mereka kata tak mau ada pembunuhan, genjatan senjata, tak boleh perang. Jadi bila mana berlakunya peristiwa ini, mereka tolong Bani Bakr ni menyerang Bani Khuza'ah, maka mereka telah pun melanggar perjanjian. Kenapa perang? Kenapa bunuh orang? Jadi Nabi Muhammad amat marah dengan tindakan musyrikin Mekah dan menghantar 3 pilihan kepada mereka. Jadi Nabi bila mendapat tahu berita ini, apa perasaan Nabi? Nabi rasa marah. Nabi marah dan Nabi bagi 3 syarat ataupun 3 benda yang hampa kena pilih. Yang pertama, benda apa tu? Yang pertama, dikehendaki membayar diat. Diat tu benda apa Ustaz? Diat itu merupakan pampasan atau ganti rugi sebagai tebusan darah kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Okey. Yang pertama sekali, yang Nabi kata, okey, bayar diat. Nabi bagi 3 pilihan. Yang pertama, kalau hampa tak nak berlaku benda-benda apa yang pelik, yang pertama, kami nak, orang Islam lah. Orang Islam nak, yang pertama bayar diat. Bayar macam pampasan ataupun ganti rugi. Itu yang pertama. Okey, hampa tak boleh. Hampa tak ada duit. Hampa orang susah. Orang kafir ni susah. Okey, tak apa. Pilihan yang kedua. Syarat yang kedua. Batalkan perjanjian dengan Bani Bakar. Bani Bakar ni. Batalkan perjanjian dengan mereka. Atau yang ketiga, terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Kami bagi 3 pilihan. Sama ada hampa nak bayar diat ataupun bayar pampasan
ataupun yang kedua apa kena bubar perjanjian dengan Bani Bakrin ni. Dan yang ketiga, kita batalkan perjanjian Hudaybiyah ini dan kita akan berperang. So Nabi bagi 3 pilihan dekat orang musyrikin Quraisy. Lalu sambungannya lagi, musyrikin Mekah terasa tercabar, lalu memilih untuk berperang dengan orang Islam. Syarat yang pertama, mereka tolak. Mereka tak nak bayar diat. Syarat yang kedua, mereka tidak mahu membatalkan perjanjian mereka dengan Bani Bakrin. Lalu mereka pilih syarat yang ketiga. Kita bubarkan perjanjian Hudaybiyah itu, kita lawan. Mereka nak lawan dengan tentera Islam. Jadi Nabi bukannya orang yang biasa-biasa. Nabi merupakan seorang pesuruh Allah. Dan Nabi dalam keadaan yang sangat bersedia. Lalu, apa yang berlaku? Rasulullah bersama 10,000 tentera Islam menuju ke Mekah dan berhenti di Damar Zohran dan berkhemah di situ. Jadi Nabi bersama dengan 10,000 antara tentera Islam yang paling besar pada ketika itu. Kalau kita tengok dalam sejarah peperangan Islam, Perang Badar, orang Islam 313 orang. Perang Uhud 700 orang. Dan dalam peperangan ini Nabi sediakan berapa? 10,000. 10,000. Lalu bila Nabi berkemah dekat situ, Rasulullah pun menyusun strategi agar dapat memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Nabi nak masuk, tapi Nabi tak mau ada satu pertumpahan darah pun yang berlaku. Tak nak berlaku pembunuhan. Nampak begitu baiknya Nabi, walaupun dah bawa peralatan perang yang mencukupi, tapi masih tak nak bunuh orang. Tak nak perang lagi sebenarnya. Cakap je nak perang, tapi dalam hati tak sanggup. Ataupun tak sampai. Tapi bila mana orang kafir mencabar, maka Nabi pun sahut cabaran itu. Okey. Untuk hari ini, sampai situ dahulu kita punya pembelajaran kita. Kita nak tengok dia punya mukadimah awal, bagaimana berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah. Kita ulang balik secara ringkas yang mana mereka ni mungkir janji dengan perjanjian Hudaybiyah disebabkan mereka ini telah membantu mereka punya golongan mereka untuk bunuh Bani Khuza'ah ini. Dan Nabi dapat tahu berita ini, Nabi rasa marah, lalu Nabi mengemukakan 3 pilihan. Sama ada nak membayar diat, ataupun yang keduanya untuk membatalkan perjanjian mereka dengan Bani Bakrin itu, ataupun yang ketiga batal perjanjian Hudaybiyah dan berperang dengan orang Islam. Lalu yang dipilih oleh tentera kafir Quraisy ataupun orang kafir musyrikin Quraisy, mereka pilih untuk berperang dengan orang Islam. Maka Nabi pun bersama dengan 10,000 orang tentera Islam menuju untuk pergi ke kota Mekah. Lalu Nabi berhenti dekat satu tempat yang kita panggil sebagai Damru Zohran, dan Nabi berkemah dekat situ. Dan yang terakhir Nabi menyusun strategi untuk masuk ke kota Mekah. Jadi pada minggu hadapan insya-Allah kita akan tengok pula untuk tajuk yang seterusnya, iaitu strategi bagi nak masuk ke kota Mekah. Baik. Jadi kita akan tengok tajuk ini pada minggu hadapan insya-Allah. Baik. Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.